Sayyidus Syuhada. Dan Nabi SAW sebut dalam hadis, Khairus Syuhada yaumal qiyamati Hamzah. Dan maksud syuhada hadhil ummah. Dan juga tidak menafikan bahawa Sayyidus Syuhada yaumal qiyamah Yahya bin Zakaria. Nah, jadi seolah-olah kan Nabi sebut dalam hadis yang lain bahawa Sayyidina Yahya bin Zakaria akan menjadi Sayyidus Syuhada. Ini Sayyidina Hamzah pun Sayyidus Syuhada, macam mana pula? Jadi kita hadhil ummah. Untuk umat ni Sayyidus Syuhadanya Sayyidina Hamzah. Seluruhnya Sayyidina Yahya. Maka Sayyidina Hamzah akan duduk bawah Sayyidina Yahya. Faham? Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas pula dapat saudara Nabi yang kedua. Ini lebih kecil sikit, muda sikit. Kan asghara a'mam, asghar. Maksudnya pak saudara Nabi yang paling muda di kalangan pak saudara Nabi yang lain adalah Sayyidina Abbas. Dan dia lebih muda daripada dia lebih tua sikit pada Nabi lah. Dalam 2 tahun dia, 3 tahun. Dan dia pernah ikut perang Badar ma'al musyrikin mukrahan. Dia main ke perang Badar dengan musyrikin dalam keadaan mukrah. So dia dipaksa untuk datang, dia tak mau. Dan disebutkan kata dia ada Islam pada ketika tersebut. Kalau buka dalam sirah, siapa yang Nabi bawa untuk bertemu dengan Sayyidina Sayyidina Muhammad. Sahabat mana yang nampak Nabi waktu Nabi pakai baju merah tu dalam Syama'il? Bara' bin Azib. Sayyidina Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma ketika mana datang untuk berbincang dengan Nabi untuk bawa Nabi pergi Madinah. Dia main bincang. Masa dia main bincang dia pergi ke tempat rahsia. Siapa yang Nabi bawa? Sayyidina Abbas. Waktu Sayyidina Abbas tak zahir lagi Islam. Kata sebagian ulama. Mereka kata dah Islam dah ketika itu. Jadi sebagian ulama kata apa? Dari segi sir wa hazar. Kalau kata untuk dalam sir wa hazar dalam perancangan dan sebagainya, boleh tak kita bawa orang seorang yang dia ni bukan termasuk dengan orang kita. Faham orang kita, maksud dia yang tidak kenal dengan pahaman kita dan sebagainya, untuk bincang untuk masalah yang sangat penting. Tapi dia boleh dipercayai, boleh. Kalau ambil hukum dari segi. Ini fiqh sirah. Jadi kalau kata contohlah kita ada mesyuarat penting. Mesyuarat ni nak kena bincang benda penting untuk keselamatan negara. Tapi ada seorang ni yang dia ni tak ada kaitan pun, cuma dia dipercayai. Dia pun ada khibrah sikit dalam sekian-sekian itu. Tapi dia tak termasuk di kalangan orang yang patutnya untuk bincang masalah tersebut. Ada orang lain yang penting. Kita bawa juga dia masuk. Dan dia boleh dipercayai. Dan dia akan menjaga rahsia. Boleh. Tak ada masalah. Kisah daripada mana? Kisah daripada Nabi SAW. Yang Nabi buat. Penting lah Ustazah kena erti sirah. Sirah sangat penting dan kena baca kitab sirah. Karena kalau tak tahu sirah, menyebabkan kita tak tahu nak ta'amun dengan waqi' yang berlaku. Karena berlaku pada zaman Nabi SAW, semuanya akan diulang balik dengan suasana yang berbeza. Tapi akan berlaku ni. Kena erti semua. Kitab sirah kena baca. Saya cadangkan untuk baca kitab sirah. Kalau kata turas, sirah Ibn Hisham. Kalau kata kitab yang muasir, yang baru ni, baca kitab sirah Nabawiyah. Karangan Syekh Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah. Baca ni, kena beli kitab tu, 2 jilid. Baca kitab tu habis. Habis kitab tu, baru baca fiqh sirah. Tak habis kitab tu, jangan baca fiqh sirah. Kamu tak akan faham. Lepas tu kamu tak akan boleh nak nampak cerita dengan lebih lanjut. Sebab fiqh sirah dia hanya ringkas. Fiqh sirah pula ada banyak. Fiqh sirah Syekh Muhammad Al-Ghazali pun ada. Fiqh sirah Syekh Imam Sa'id Ramadan Al-Buti pun ada. Baca dulu. Dulu ada kelebihan masing-masing. Ada satu lagi kitab qiraah fiqh sirah, qiraatul fiqh fi siratin nabawiyah. Karangan Dr. Muhammad Kamisi. Ulama daripada Jordan kan, daripada mana orang? Jordan kot tak silap saya. Ada di rumah saya. Saya beli bila tu. Kitab tu pun comel. Lagi ringkas dia sebut. Dia sebut lagi ringkas. Bahawa Nabi ketika Hudaybiyah, Nabi telah berbincang dengan dia. Apa fiqh daripada Hudaybiyah? Tu dia tu ya. 2-3 ayat. Lepas tu apa yang dia ambil pada fiqh Hudaybiyah? Pula tu fiqh Hudaybiyah. Itu perjanjian Hudaybiyah. Bapak nak apa? Nak baca kitab ni, kamu kena habis dah sirah Hudaybiyah. Kena tahu dah selok belok Hudaybiyah ni macam mana, apa yang berlaku semua, macam mana perbincangan dia, apa yang berlaku i'tirad, apa yang Nabi minta dan apa yang Quraisy minta, siapa yang Nabi hantar ketika mana untuk bincang dan sebagainya. Ngerti itu. Ni antara sirah juga ni. Ni antara sebahagian daripada sirah Nabi SAW. Kena erti sebab penting zaman lah. Ada ustaz seorang yang beritahu kat saya di Malaysia. Atau ustaz-ustaz pun di Malaysia pun sangat masalah dalam bab sirah. Lepas tu dia tidak kuat lagi hujah dia kerana sirah dia lemah.
Hujah tak kuat. Itu Imam Syafi'i sebut, orang yang reti sirah hujahnya akan kuat. Hujahnya akan kuat kalau dia reti sirah. Sirah penting. Baca sirah selalu. Dan orang yang baca sirah selalu juga rasanya akan jumpa dengan Rasulullah SAW. Biasa. Syekh Ali Jumaah bertemu dengan Nabi secara jaga ketika baca kitab sirah 2 kali. Waktu tu baca kitab sirah, Nabi mai dalam keadaan jaga. Waktu ketika baca kitab sirah, Nabi pakai abaya. Aku melihat Nabi 2 kali, dia kata, ketika membaca kitab sirah Nabi SAW. Dilazimkan untuk sehari kita baca kitab sirah sekali. 2 saja baca kitab sirah. Ambil sikit-sikit tak apa. Lama-lama jadi bukit. Dia tak buka langsung. Kakak nak balik pun nak buka. Payah nak ingat lah waktu tu. Dan kita baca biar berulang-ulang, dia akan ingat. Orang tanya macam mana boleh ingat nama-nama. Nak ingat nama-nama tu macam mana? Payah ingat nama-nama. Berulang. Kalau tak ulang tak ingat je. Kena ulang. Baca kitab ni salah. Lepas tu buat melaqas. Kalau boleh buat melaqas, kita tak boleh buat melaqas, cerita ke orang kan. Habaq buat melaqas. Tak pun kita cerita ke orang. Jumpa orang yang tak tahu tak apa yang berlaku sekarang. Nama-nama siapa. Jadi dia nak kena ingat. Sebab dia niat nak cerita ke orang. Jadi mata-mata dia kena ingat. Dia kalau baca untuk kita sendiri, kita takkan niat nak cerita ke orang. Lepas tu bila kita cerita ke orang, dia nama apa tau. Lepas tu jadi apa tau. Lepas tu di mana orang tak tahu. Lepas tu apa dia aku nak cerita aku pun tak tahu. Jadi gitu. Jadi kemudian Sayyidina Abbas orangnya tinggi. Dia kalau tahu sirah Sayyidina Abbas, ketika mana dia ditawan ketika perang Badar, maka dia dikoyak, baju dia koyak. Maka yang bagi baju kepada dia adalah siapa dia? Abdullah bin Ubay bin Salul. Salul tu bukan nama ayah dia, bukan nama tuan dia. Salul tu nama mak dia. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini ibni Salul tu mak dia. Jadi Abdullah bin Ubay yang pinjamkan baju tu. Abdullah bin Ubay tingginya 3 meter. Abdullah Ubay. Sayyidina Abbas tinggi pun 3 meter. Kata Syekh Ali. Jadi yang baju yang boleh pakai Sayyidina Abbas, Sayyidina Abdullah bin Ubay yang boleh bagi. Maka dia pun bagi baju dia kepada Sayyidina Abbas, bagi pinjam. Bukan bagi terus. Sebab tu ketika mana dia mati, dia minta untuk bagi jubah Nabi SAW. Maka Nabi bagi jubah terus kepada dia. Sayyidina Umar tanya, "Ya Rasulullah, kenapa bagi jubah tu kepada dia? Untuk ditanamkan dia dengan jubah kamu ya Rasulullah." Nabi kata, jubah tak akan selamatkan dia dalam kubur. Dan yang kedua, kerana Nabi nak membalas balik jasa dia ketika mana perang Badar, dia pernah bagi baju kepada puak saudara. Itu tujuannya kenapa Nabi bagi. Antara sebab Nabi bagi tanpa soalan banyak, kerana dia pernah bagi baju kepada Sayyidina Abbas. Itu bagi. Ni abang apa? Orang pernah buat baik dengan kita, walaupun dia paling jahat dengan kita. Kalau kita boleh kita untuk balas balik baik dia tadi, balas balik. Ini sejarah Nabi SAW. Nampak tak? Ini akhlak Nabi SAW. Walaupun dia orang paling banyak memfitnah Nabi SAW. Bila nak mati tahu pula. Kata ni akan bagi syafaat. Tapi Nabi kata tak akan jadi apa. Bagi hak dia tidak akan jadi apa. Salis, yang ketiga, bapa saudara Nabi Sayyidina Abi Talib. Dan juga ibunya Fatimah binti Amr bin Abid. Wahya Ummu Abdillah Abi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Sebab tu kenapa Nabi dia Allah Sayyidina Muhammad lebih dekat dengan Sayyidina Abi Talib. Kerana Sayyidina Abi Talib ibunya sama dengan Sayyidina Abdullah. Lepas satu adik-beradik terus dengan satu ibu satu ayah. Waktu Nabi SAW waktu kecil, waktu Sayyidina Abdul Muttalib nak meninggal, dia tanya kepada pak saudara, siapa yang nak jaga Muhammad sebab aku mati? Jadi seorang jawab, Sayyidina Abbas kata sekian-sekian. Nabi kata, kamu kecil lagi, kamu muda lagi. Sayyidina Ja'far kata sekian-sekian. Nabi kata, Sayyidina Abdul Muttalib kata apa? Kamu anak ramai. Kata Sayyidina Abu Talib kata, aku akan jaga. Kamu yang layak untuk jaga. Yang pertama kerana apa? Kerana satu hubungan kekeluargaan lebih rapat lagi. Satu mak, satu tok. Satu tok tu. Tok dengan tok wan sama tu. Tak ada beza. Sayyidina Abu Talib dan ibunya Fatimah binti Amr bin Abid, dan dia adalah ibu kepada Sayyidina Abdullah Abi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang sahih kata Syekh ni, annahu mata kafir. Mati dalam keadaan kafir. Wasmu Abdul Manaf. Wa ma Abu Talib fa kunyatuh. Dan sebagian pandangan kata ismu kunyatuh. Nama dia adalah kunyah dia. Abu Talib tu adalah nama dia dan dia juga kunyah. Ini pandangan as-sahih yang dipegang oleh Syekh Nawawi Bantani.
Kemudian guru kita yang mulia Syekh Yusri Abdullah Ta'ala pegang dengan pandangan Syekh Zaini Dahlan. Syekh Ahmad Zaini Dahlan dalam Asnal Matalib fi Najati Abi Talib masuk syurga. Masuk syurga. Qala al-Barawi yang disebut oleh Syekh Imam Sya'rani daripada Imam Subki anna ammahu sallallahu alaihi wasallam Abu Talib ba'da an tufiya 'ala al-kufri ay ahyahu Allah Ta'ala. Pada dia mati dalam keadaan kafir, kemudian dihidupkan balik oleh Allah Ta'ala wa amana bihi sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pandangan yang disebut oleh sebahagian ulama. Tadi ambil daripada mana Imam Subki itu. Imam Subki yang ulama ni. Qala Syekhuna al-Allamah As-Sujaini. Ini yang saya ambil barih daripada Syekh Ahmad Duqaimi. Imam Sujaini. وهذا هو اللائق بحبه صلى الله عليه وسلم وهو الذي أعتقده وألقى الله به. Dan kata Imam Allamah Sujaini, ini lebih dekat dengan mahabbah pada Nabi SAW. Kerana Nabi sangat cintakan Abu Talib, maka lebih layak bagi kita katakan dengan riwayat mengatakan dihidupkan semula, kemudian dia beriman kepada Nabi, dan dimatikan semula. Dan tidak ada suatu perkara yang menghalang bagi qada dan qadar Allah Ta'ala dalam masalah. Faham? Baik. Dan manakala dihidupkan pula mak ayah Nabi untuk tujuan apa? Fa amma ihya'ullah ta'ala li abawayhi sallallahu alaihi wasallam falidukhuli fi ummatihi faqat. Dihidupkan mak ayah Nabi untuk beriman dengan Nabi itu hanya sekadar untuk masuk dalam ummatul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ummah ad-da'wah, ummatul ijabah. Masuk dalam bab ummatul ijabah, bukan masalah sekarang ni kerana nak jadi Islam semua, sebab dia pun mak ayah Nabi memang dah najian dah. Dah memang dah selamat dah walaupun tidak dihidupkan balik. Kalau dalam riwayat yang menghidupkan balik mak ayah Nabi tu kan, kalau tak hidup pun dah naji. Sebab dia pun dah selamat. Ma kunna mu'adzabina hatta nab'atha rasula. Tak. Tapi dihidupkan balik hanya sebagai untuk tasyrif dan kemudian untuk memasukkan mereka dalam zumrah umat Nabi SAW. Termasuk dalam golongan umat Nabi SAW. Yang keempat, Abu Lahab. Pak saudara Nabi Abu Lahab. Ibunya Lainun bintu Hajar, binti Hajar. Dan dikunyah dengan Abu Lahab. Kerana ia telah Abu Hasana. Kerana dia duduk makan benda baik. Jadi jahatlah ini Abu Lahab. Jadi apa ni, Allah SWT. Dan dalam riwayat disebut ketika mana dia mati, di riwayat ini sahih lah. Ketika mati, Aquhul Abbas, Sayyidina Abbas bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Kata dia, faqala lahu ma haluka, apa yang berlaku pada kamu dalam kubur? Faqala finnar, aku dalam neraka Allah Ta'ala. Illa annahu khuffifa anni kulla laylatin ithnain wa amussu min baini isbi'ayya hataini ma wa asyara bi ra'si isbi'i ila an-naqrati allati tahta ibhami. Wa anna dhalika bi'ataqi Thuwaybah hina basyaratni bi wiladati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi amri laha bi irda'ihi. Dia kata apa? Bila Sayyidina Abbas tanya dalam mimpi, wahai Abu Lahab, apa yang berlaku kepada kamu dalam kubur? Apa dengan keadaan kamu? Aku dalam neraka Allah Ta'ala. Kecuali pada setiap hari malam Isnin. Lailatul Isnin. Maksudnya Isnin dan malamnya lah. Sehari semalam lah. Aku diringankan oleh Allah Ta'ala daripada siksa dalam api neraka Allah Ta'ala, dalam kubur. Kenapa? Dan kemudian dia tunjuk, dan aku akan dikeluarkan Allah Ta'ala daripada ni, daripada isbiah. Dan di bawah ni dia kata akan keluar, ada satu lubang bawah ni, yang di situ akan keluar air. Pandangan kata laban, susu. Yang dia akan minum daripada sini. Bisa susu daripada jari tangan. Karena apa? Karena apa? Bi'ataqi. Ini bisa babi. Babu sababiah kan, Pak. Dia kata bi'ataqi Thuwaybah hina basyaratni bi wiladati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata disebabkan aku telah membebaskan Sayyidatina Thuwaybah ketika mana dia memberitahu berita gembira kepada aku dan kelahiran Nabi, dan aku mengarahkan dia untuk menyusukan Nabi SAW. Disebabkan tu setiap hari Isnin aku diselamatkan Allah Ta'ala daripada azab api neraka. Kalau itu pun dah kena. Sebab tu kata dalam satu bait syair yang wazannya wazan tawil minat tawil, idza kana hadza kafiran jaa zammuhu. Kalau kafir ini yang telah disebut dalam Quran secara jelas tentang templakan Allah Ta'ala kepadanya, bitabbat wa tabbat yadahu fil jahimi musa'ira. Yang mana akan berada dalam api neraka. Tabbat yadah, celaka tangannya, kedua tangannya. Yang akan berada dalam api neraka. Ata annahu fi yaumil itsnaini daima. Disebutkan dalam riwayat bahawa setiap hari Isnin yukhaffifu anhu lis-sururi bi ahmada.
akan dikurangkan siksaan bagi dia karena gembira dengan kelahiran Ahmad, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman dhannu bil 'abdi alladhi tula dahrihi. Apakah perasaan kamu? Apakah pandangan kamu terhadap seorang hamba yang sepanjang umur hidupnya bi Ahmad masruran wa mata muwahhada, dan dia sangat gembira dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mati dalam keadaan mentauhidkan Allah Taala. Kita nah, yang sangat gembira dengan Nabi. Ini dalil masyru' Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil. Apa yang baik saya ni? Sedap. Yang kelima, Al-Harith. Sayyidina Harith. Ibunya Samrah binti Jundub. Dan ni adalah anak yang paling besar di kalangan anak Sayyidina Abdul Muttalib. Karena itulah Sayyidina Abdul Muttalib digelar Abul Harith. Abul Harith wa bihi kana yukanna. Itu dia digelar Abul Harith. Dan dia tidak masuk Islam. Dan dia tidak sempat dengan zaman kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman ba'sati. Dan yang keenam, Sayyidina Zubair. Ummuhu Ummu Abdillah wa lam yudrikil Islam. Jadi mereka termasuk dalam ahli fatrah semua. As-sabi' Jahl. Bitaqdim al-jim maftuhah 'ala al-ha' as-sakinah al-muhmalah. Qila bitaqdim al-ha' muhmalah. Ha wala jadi hajl. Hajl ada sebagian pandangan sebut hajl, ada sebut sebagian jahl. Bukan jahil. Ha. Bukan ha. Ha. Baik. Ummunya Ummu Hamzah. Jadi sama dengan dia adik-beradik pada Sayyidina Hamzah. Ini Halah binti Uhayb. Yang ke-8 Abdul Ka'bah. Ummunya Ummu Abdillah. Ini Abdul Ka'bah juga adik-beradik kepada Nabi SAW juga. Adik-beradik kepada Sayyidina Abu Talib dan juga adik-beradik kepada ayah Nabi SAW. Dia adik-beradik seibu sebapa. Yang ke-8, yang ke-9 Qusam. Dan Ummu Harith. Jadi sama dengan Harith. Dan kemudian yang ke-10 Dirar. Ummul Abbas, balik pada Sayyidina Abbas balik. Qailah binti Hibban. Dan dia meninggal pada ayami uhiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yuslim. Dia mati pada hari diwahyukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan diturun wahyu pertama, maka dia wafat pada tersebut dan dia tidak masuk Islam. Wa kana min fityan Quraisy jamalan wa saqa'a, dan dia termasuk di kalangan pemuda-pemuda Quraisy yang sangat handsome. Dan saqa, sangat pemurah. Yang ke-11 Ghaidaq. Ni laqab dia. Ismuhu Mus'ab. Dan sebagian pandangan namanya Naufal. Fakana ajwadu Quraisy, orang yang sangat pemurah. Wa aktsaruhum ta'aman wa mala, dan sangat banyak bagi makan kepada orang dan banyak harta. Wa lihadza luqiba bil Ghaidaq. Ghaidaq ni maksudnya yang paling banyak bagi harta dan banyak bagi makanan kepada orang. Yang ke-12 Al-Miqwam. Miqwam atau Miqwim disebut itu. Muqwam, Muqwam ataupun Muqwim. Muqwam ataupun Muqim. Ummu Hamzah. Dan wa minan nasi man ya'udduha 10, yaj'al Abdul Ka'bah wal Muqwam atau Muqwim wahidan. Sebagian yang mengatakan ada 11 orang, 10 orang saja. 10 orang saja pak saudara Nabi, bukan 12. Yang 10 pandangan 10 ni kata apa? Miqwam dengan Abdul Ka'bah orang yang sama. Satu lagi pandangan kata Jahl dengan Ghaidaq orang yang sama. Tu sebab tu jadi 10. Kalau 12 sebab Jahl Ghaidaq orang lain, Muqwam dengan Abdul Ka'bah orang lain. Dan Ashiqa ni Abdullah walid Nabi SAW. Adik-beradik Sayyidina Abdullah pula ada berapa? Ada 3. Sayyidina Abu Talib, Sayyidina Zubair dengan Sayyidina Abdul Ka'bah. Dia kan? Sayyidina Zubair. Ustaz Zubair. Dan kemudian ketahuilah bahawa mak saudara Nabi pula ada 6. Tadi pak saudara Nabi. Mak saudara Nabi ada 6 orang pula. Safiyah yang pertama, ini ayah ibu kepada Zubair bin Awam. Dan kemudian disebut di sini tidak ada seorang pun yang masuk Islam melainkan Sayyidina Safiyah. Mak saudara. Nampaklah. Sebab tu bila disebut ni Hamzatun ammuhu wa Abbasun kadza, ammatuhu Safiyatun zatuh tiza. Dia dapat 3 orang ni Islam yang secara jelas. Zatuh tiza maksudnya sahibatan ikhtida'i li Rasulillah SAW. Hamzatun ammuhu wa Abbasun kadza. Hamzah, Sayyidina Abbas wa Safiyah. 3 orang ni saja yang masuk Islam di kalangan ibu, saudara dan mak saudara Nabi SAW. Yang lain Sayyidina Abu Talib tidak jelas. Yang lain ada yang tidak sempat masuk Islam dan ada yang kemudian melawan Nabi SAW.
Senang, dia bagi kaedah tu terus. Kaedah nak bagi ingat, senang. Senang, hafal ya. Dan kemudian yang kedua nama Arwa. Yang ketiga nama Atikah. Yang Atikah dan juga Sayyidina Arwa, dua-dua ni khilaf. Masih lagi khilaf, adakah Islam ataupun tidak. Dan kemudian Rabi'atuhunna Ummu Hakim wa hiya al-Bayda. Kemudian Barrah, kemudian Umaymah. Wala khilaf fi adami islami hadhihi salatati al-akhirah. Ini Ummu Hakim, Barrah dengan Umaymah tidak ada khilaf, memang tidak Islam. Memang tidak Islam. Benar? Dan kemudian faedah cerita pula berkenaan dengan mak saudara Nabi pula. Pak saudara Nabi sebelah ibu pula. Li Sayyidatina Aminah salah satu ikhwah. Ada 3 orang adik-beradik dan 2 orang adik-beradik perempuan. 3 adik-beradik lelaki, 3 adik-beradik, 2 adik-beradik perempuan. Nah, jadi mak saudara dan pak saudara Nabi sebelah ibunya Sayyidah Aminah telah dinazamkan oleh Syekh Muhammad Al-Fudhali dengan kalamnya Khalun Nabi Aswadun Umairu Abdu Yaghusa laysa fihim dhairu faridatun faqitatun qalatu wal kullu qabla bi'thatin qad matu. Allah, senang nak ingat. Senang nak ingat dekat dalam qad matu tu. Jadi Khalun Nabi, pak saudara Nabi, mak saudara pak saudara Nabi sebelah Sayyidah Aminah, Aswad, Umair, Abdul Yaghus, 3 orang ni. Aswad, Umair, Abdul Yaghus. Kemudian 2 orang lagi, faridatun faqitatun qalatu. 2 orang ni adalah mak saudara Nabi SAW sebelah mak. Wal kullu qabla bi'tsati qad matu, dan semuanya mati sebelum Nabi diutuskan oleh Allah Taala. Wallahu a'lam bissawab. Wa besok insyaAllah kita akan masuk bab hijrah Nabi Isa, kemudian akan Isra dan Mi'raj. Lagi rasa 2 majlis lebih kot.